Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab iman, hakikat, rukun, hakikat dan pembatalannya. Kita masih lagi beriman kepada qada. Beriman kepada qada dan qadar. Beriman pada qada dan qadar ini satu perkara yang susah untuk dipahami sebagaimana anda sebut dah. Tetapi susah tak susah pun kita kena belajar. Beriman kepada qadar, perkara yang kelima dalam bab ni. Perkara yang kelima dalam bab beriman kepada qadar ni, apa benda yang kita nak belajar ini? Beriman kepada qadar dan pengaruhnya dalam kehidupan muslim. Dia panggil asaru, dalam bahasa Arab kata asaru al-imanu bil qadar. Kesan, pengaruh beriman kepada qadar. Apa dia kesan dia? Takkanlah kita kata aku beriman dengan qadar, lepas tu tak ada apa-apa maklumat. Tak boleh. Jadi kesan dia tu kena ada. Jadi apa dia kesan tu? Islam berpijak di atas asas menyerah segala-galanya kepada hikmat Allah dan iradahnya. Jadi segala benda kita duduk atas dunia ni, kita serah kepada hikmat Allah Ta'ala dan iradah, kehendak Allah. Apa yang Tuhan nak buat, jadi. Yang dia tak nak buat, tak jadi. Tidak banyak persoalan yang ditimbulkan mengenai pentafsilan hikmah Tuhan dalam hal suruhan dan larangan. Kalau kita nak tanya belaka, kenapa, why belaka, kenapa sembahyang? Kenapa? Jadi panjang kita. Yang pertama sekali kita ambil dulu apa yang dia suruh, lepas tu kita cari hikmah. Kalau kita jumpa, tak jumpa pun, mesti ada hikmah. Sama ada kita tahu atau tak tahu. Dia dua tu Kerana demikianlah sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Jadi sikap para sahabat dulu, itulah cara dia. Kerana pembinaan Islam tertegak di atas asas menyerah diri kepada Allah. Ini asas dia. Martabat pertama dalam menjunjung perintah Allah ialah beriman kepada perintah. Mula-mula sekali kita nak tunjuk kita ni beriman kepada Allah, kita terima segala perintah Allah. Kemudian berazam bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya dan segera menunaikannya. Lepas pada beriman, berazam dan tunai. Inilah sikap para sahabat yang mulia. Mereka sangat beradab dengan Allah dan dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak boleh dengar cerita saja sahabat buat macam ni. Kita kena, aku pun sama. Kena ikut. Jadi sahabat bila dengar perintah terus buat. Kita bila dengar perintah pergi tanya lagi. Ustaz, sunat ke wajib tu? Tanya dulu. Kalau kata wajib fardu kifayah ke fardu ain. Duk cari halah nak melepaskan kita. Nak suruh kena orang lain lah. Ini cara orang yang tidak kuat iman. Sikap para sahabat yang mulia, mereka sangat beradab dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengenai sikap para sahabat. Ibnu Abbas kata apa? Ma ra'aitu qauman khairan min ashabi Rasulillah. Aku tidak pernah melihat mana-mana kaum yang lebih baik daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibn Abbas kata. Kerana mereka tidak bertanyakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam 13 masalah hingga baginda wafat. 13 masalah mereka pergi tanya Nabi. Hak lain dia tunggu Nabi beritahu. Sebabnya Nabi larang sahabat ni tanya benda-benda yang belum diputuskan. Kalau tanya banyak, wahyu kena turun jawab. Bila turun jawab, jadi fardu, jadi wajib, banyak tanggungjawab. Jadi jangan tanya banyak. Apa yang Nabi beritahu, ikut. Yang dia senyap, jangan duduk kawin. Itu bahaya. Zaman dipanggil zaman perundangan. Kalau tanya banyak, akhirnya dia mari pula. Mu kena buat macam ni. Jadi akhirnya berat. Berat tak berat? Berat. Kita dengan manusia ni lain. Kena tanya banyak. Kalau tanya banyak, tak faham. Itu beza. Arahan Nabi je lah.
Arahan manusia biasa ni, banyak kabur. Sekali boleh, sekali tak boleh. Tak boleh tak kat mana. Itu dia panggil kabur dalam sudut kira-kira. Dalam masalah qadar, para sahabat, tabi'in itu kawan pada sahabat. Sahabat ni kawan pada Nabi. Itu dipanggil bersambung. Dan semua ahli sunnah wal jamaah telah ijma' mengatakan bahawa semua makhluk yang hidup sampai ke hari kiamat adalah tertulis dalam Ummul Kitab ataupun dalam Al-Lawhi Al-Mahfuz. Jadi semua benda ni tulis apa? Ibnu Ad-Dailami berkata, aku datang menemui Ubay bin Ka'ab. Letak bagi dia. Ubay bin Ka'ab, nama sahabat. Aku bertanya kepadanya, ada terasa sesuatu dalam hatiku mengenai masalah qadar. Jadi saya ni ada benda lah dalam hati saya ni tentang masalah qadar ni. Maka ceritakanlah kepadaku mengenai muka-muka Allah. Moga-moga. Maka ceritakanlah kepadaku mengenainya, mengenai qadar. Semoga Allah menghilangkan perasaan itu dari hati. Jadi minta Allah Ta'ala, minta Tuhan, Ubay cerita kepada saya, nak hilangkan rasa pelik ni. Ubay radhiyallahu anhu berkata, sekiranya Allah menyeksakan ahli langit dan ahli buminya, dalam hal ia menyeksa mereka, ia tidak menzalimi mereka. Maksudnya kalau Tuhan azab semua sekali orang penduduk bumi dengan langit ni, Tuhan tak zalim. Dan sekiranya ia mengasihi mereka, maka kasihan belasnya adalah lebih baik bagi mereka daripada amalan mereka. Jadi kita ni menunggu-nunggu rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala, kasihan belas Allah Ta'ala itu sangat kita kehendaki. Kerana lebih baik bagi mereka. Sekiranya engkau membelanjakan harta yang bertimbun-timbun banyaknya, seperti Bukit Uhud. Besar Bukit Uhud ni. Pada jalan Allah, Allah tidak akan terima daripada perbelanjaan engkau itu kecuali setelah engkau beriman dengan qadar Allah. Kena beriman dengan qadar baru jadi. Setelah engkau mengetahui bahawa apa yang akan menimpa ke atas engkau, ia tidak akan menyimpang daripada engkau. Ini kepentingan beriman dengan qadar. Hak kena pada kita tak akan lari dah. Tak usah apa ni tunjuk kuat lah. Dan sekiranya engkau mati bukan dalam akidah ini, nasaya engkau akan masuk neraka. Mana kalau kamu mati kamu tak percaya dengan qadar ni, kamu akan masuk neraka. Ini kepentingan beriman dengan qadar. Kata di Ibnu Ad-Dailami, dia kata kemudian aku pergi pula jumpa dengan Huzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala. Dicari sahabat lain pula nak tanya masalah. Ia juga berkata seperti katanya Ubay bin Ka'ab. Jadi fatwa dia sama. Sahabat belaka. Kemudian aku datang lagi menemui Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, sahabat juga. Ia menceritakan kepadaku hadis Nabi seperti itu juga. Sama ya jawapan. 3 orang sahabat jamu. Beriman yang qadar mesti. Kalau tidak, tak jadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tabarani dan Ibnu Hibban. Nah. Diriwayatkan daripada Ubadah Ibn Samit, nama sahabat. Ubadah Ibn Samit ini sahabat Nabi. Ia pernah berkata kepada anaknya ketika hampir ajalnya. Dia pesan kepada anak dia. Kata apa? Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan merasai hakikat iman. Kamu tidak akan merasai kemanisan iman hingga engkau mengetahui bahawa apa yang telah ditakdirkan mengenai engkau, ia tidak akan menyimpang daripada engkau. Hak tu takdir dah benar. Dan apa yang menyimpang daripada engkau, ia tidak akan mengenai engkau. Kerana aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, faqala lahu uktub, faqala ya Rabbi wa ma aktubu? Qala uktub maqadira kulli shay'in hatta taqum as-sa'ah." Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Ahmad. Maksudnya, sesungguhnya awal-awal makhluk yang Allah ciptakan ialah kalam, pena, pen. Allah berfirman kepada kalam, tulislah. Jawabnya, wahai Tuhanku, apakah yang aku hendak tulis? Nak tulis apa? Allah berfirman, tulislah takdir
tiap-tiap sesuatu hingga ke hari kiamat. Tulis. Takdir sesuatu ini sampai hari kiamat akan berlaku, tulis. Jangan tak tulis. Berkata Ubadah ibnu Samit lagi, wahai anakku, ini pesannya dia lagi. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata ala ghairi hadza falaysa minni," rawahu Abu Daud. Sesiapa yang mati bukan dengan pegangan ini, maka ia bukan daripada golongan. Ini berat masalah qadar. Akidah ini menjadikan pengaruh yang mendalam dalam jiwa para sahabat. Kerana itu para sahabat bertaburan di bumi membawa akidah beriman kepada qadar Allah, sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tengok ni, pesanan Ibn Abbas ni, inilah pesanan yang kita kena kata, kita kena pesan pada kita dan pesan pada anak cucu kita. Ini penting, sangat-sangat penting. Nabi kata apa? Ya ghulam, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tijahak. Iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yafa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Waktunya wahai ghulam, wahai anak, jagalah engkau akan suruhan dan larangan Allah. Kita jaga hak Allah Ta'ala. Hari ni orang nak jaga hak hayawan, hak Allah Ta'ala tak jaga. Kalau hak hayawan jangan. Hina hayawan boleh penjara di negara-negara barat. Tapi hak Allah, siapa nak hina? Siapa nak penjara? Tak ada siapa jaga. Nascaya Allah akan menjagamu. Kita jaga hak Allah, Allah jaga kita. Ni dah ni kita ni. Nak suruh Allah jaga kita. Kita tak jaga hak Allah. Terbalik tak terbalik? Terbalik kuat orang Kelantan kata. Jagalah engkau akan Allah, nascaya engkau mendapatinya di hadapan engkau. Maknanya apa benda kita buat di bawah pimpinan Allah. Apabila engkau memohon sesuatu, maka pohonlah kepada Allah. Minta dengan Allah. Kita sibuk minta dengan manusia. Tak usah kata apa. Sakit sikit. Tak wakil, tak mari di rumah. Mengamuk. Maksudlah apa? Dengan Allah Ta'ala, angkat tangan dah. Berdoa. Tidak. Tak minta. Siapa juga dengan banjir kau apa. Itulah sibuk dia. Sibuk. Oh, tak mari tengok. Dengan Tuhan. Doa. Tak doa. Ni. Nabi ajar kepada Ibn Abbas, budak lagi dia. Ista'in billah. Minta tolong dengan Allah. Jangan minta dengan manusia. Ketahuilah. Apabila engkau meminta tolong, mintalah pertolongan dengan Allah. Ketahuilah bahawa jika seluruh umat manusia bersepakat hendak memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak dapat memberikan manfaat kepada kamu, kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Tak jadi. Kecuali hak Tuhan tetapkan. Dan jika mereka bersepakat hendak mengenakan kemudaratan itu kepada kamu dengan sesuatu yang mereka tidak dapat mengenakan kemudaratan itu, kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kerana atas kamu. Itu baru boleh. Kerana qalam telah terangkat, segala ketetapan telah ditetapkan, dan telah kering lambarannya, yakni segala catatan telah selesai tertulis. Habis. Jafatil aqlam. Tupai. Jadi kita yakin. Kita kena berdoa minta selamat. Jangan kata aku tak payah doa dah. Kalau Tuhan kata nak kena lah. Bukan macam tu. Doa minta selamat. Doa. Kalau kena juga, mana itulah ketentuan Allah Ta'ala. Jadi kalau duduk dia tak apa, duduk dia apa. Tuhan tulis tu. Rezeki mari. Tak kerja pun. Dah nak jadi kaya-kaya. Jalan-jalan jumpa mas tokok. Boleh lah. Itu dia panggil saya. Orang menikir tak betul. Sewi. Orang panggil lah betul. Akidah inilah yang menerap masuk ke dalam jiwa mereka yang tenang. Lalu menjadikan hati mereka merasa dalam keadaan aman. Dan menyuburkan perasaan. Jiwa mereka tenang dengan keluar menyebarkan Islam kepada manusia. Jadi kita tak usah fikir panjang lah. Orang nak kata apa dia, katalah dia ada mulut. Orang nak cerita kita, ceritalah lidah tak betul lah. Habis. Kalau dia ikut manusia, tak sama salah. Kita tahu dah, benda ni Allah tak nak uji kita. Bapa.
Mereka merasai kecilnya segala kekuatan manusia di bumi ini berhadapan dengan iman mereka dengan qadar Allah Ta'ala. Berdapat dengan Allah Ta'ala, si lalu hal lain. Kebesar. Si. Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi. Yang hebat Salman Al-Farisi. Pernah ditanya. Oleh tanya Salman Al-Farisi. Wahai Syekh Salman, apakah penafsiran yang diberi mengenai hadis Nabi hingga engkau beriman kepada qadar baik dan qadar jahat? Orang tanya dia. Mada taqul hatta tu'mina bil qadari khairi wa syarri? Apa dia maksudnya ni? Salman radhiyallahu taala menjawab, hingga engkau yakin bahawa apa yang menyimpang daripada engkau, yang tak kena pada engkau itu, ia tidak akan menimpa ke atas engkau. Yakin dan percaya. Hak kena, dia tak akan lari. Hak tak kena, tak ada siapa boleh buat pada kita. Buatlah apa-apa. Buatlah perancangan jahat secara manapun. Rancanglah siang dan malam. Tak kena. Tapi hak tu tulis kena dah. Tak usah mengelak lagi, tak kena. Inilah jawapan Salman Al-Farisi. Dan apa yang akan menimpa ke atas engkau, ia tidak akan menyimpang daripada engkau. Inilah jawapan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahkan jawapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 orang sahabat tadi semuanya mengatakan kepentingan beriman dengan qadar. Manakah kebahagiaan jiwa yang lebih daripada kebahagiaan yang berisi dengan akidah ini? Tak ada lah. Ini yang paling tinggi. Manakah keberanian yang lebih daripada keberanian hati yang penuh beriman bahawa segala urusan berada di tangan Allah, sedangkan manusia tidak ada hak mengurus sedikit pun. Kita hanya mengatur apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kita ni pegawai saja. Boruh kasar saja. Yang menentukan semuanya Allah. Sesungguhnya kekuatan di bumi itu tidak dapat menghalang manusia yang membawa akidah ini dan penuh berkeyakinan dengannya. Oleh yang demikian, kita berani bertegas mentafsirkan bahawa amalan hebat dan jasa-jasa yang dibuktikan oleh generasi pertama para sahabat yang memperjuangkan agama ini adalah amalan yang seolah-olah amalan ganjil, mengkagumkan akal dan menyalahi adat. Tetapi ia adalah kenyataan. Kita duduk menyakarkan akal itu, tapi adatnya berbeza sebab Allah Ta'ala tentukan. Sesungguhnya kerja-kerja yang dibuktikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah natijah daripada keimanan mereka kepada Allah, hari akhirat, dan keimanan mereka kepada qadar Allah Azza wa Jalla. Seseorang manusia yang dapat menikmati akidah berimannya kepada qadar Allah, meyakini bahawa apa yang menimpa dirinya, ia tidak akan menyimpang daripadanya. Meyakini bahawa sekiranya umat manusia bersepakat untuk mengenakan kemudaratan itu tidak akan mengenainya kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan kepadanya. Dan meyakini bahawa seseorang itu tidak akan mati hingga telah sempurna rezekinya dan sampai ajalnya. Manusia inilah sahaja yang bebas daripada memperhambakan diri kepada sesama manusia, kepada memperhambakan diri kepada Allah, Tuhan manusia. Selagi kita tak yakin hal ini, kita tak hamba diri kepada manusia. Orang kata berlarok. Orang kata duduk tengah panas, duduk panas. Orang kata jangan pergi masjid, jangan pergi masjid. Kerja. Duduk tunggu harta. Duduk tunggu projek. Tunggu subsidi. Kerana apa? Kerana takut tak boleh makan. Sebab tak yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah. Duduk situ. Bagaimana ia mukanya berani sujud kepada mana-mana kekuatan di dunia ini, sedangkan ia mengetahui bahawa segala urusan berada di tangan Allah, Tuhan pencipta langit, bumi dan isi kandungan keduanya. Kita berani menentang Allah kerana nak dapat sesuatu atas dunia. Kita tak tahu ke semua harta dunia ni hak siapa? Hak Allah. Kalau rasa tahu, barulah kita tenang. Bagaimana ia boleh melemahkan dirinya dengan tunduk kepada seorang hamba yang diciptakan daripada tanah? Ikut segala orang suruh. Maksiat-maksiatlah. Berkata Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, sesiapa yang meyakini bahawa tiap-tiap makhluk yang berjalan di atas tanah ini adalah tanah juga. Kita tengok kemudian tanah, air mani. Tanah hebat lagi, air mani. Benda yang situ dia. Kalau jatuh ada tanah, air tak patut. Kau patut air. Tak patut.
Tapi itulah, jadi manusia terlupa diri. Maka apakah sebabnya ia mentaati manusia yang dicipta daripada tanah dan tidak mentaati Allah, Tuhan manusia? Atau bagaimana ia berpuasa hati dengan tanah, sedangkan ia mendapat berpuas hati dengan tanah. Puas hati kita jadi tanah, sedangkan ia mendapat kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya ini adalah suatu perkara yang ajib, yang ajaib. Dipetik daripada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibn Rajab Al-Hambali. Sesungguhnya akidah ini akan menangkis segala perasaan takut dan gerun dalam hati yang berisi penuh dengan akidah. Akidah inilah yang menolak diri tuannya untuk berjihad melawan orang kafir dan orang zalim dengan tidak rasa gerun sedikit pun kepada rancangan serangan mereka. Tak takut kita. Takut apa lagi? Kenapa ia harus gerun kepada mereka? Sedangkan Allah penciptanya dan pencipta mereka juga telah menjamin akan menyempurnakan rezeki dan ajal. Semua sudah di tangan Allah. Kenapa ia harus takut sedangkan ia yakin bahawa bila telah ditakdirkan maka takdir itu tetap berlaku. Dan bila tidak ditakdirkan maka sesuatu itu tidak akan berlaku. Alangkah tepatnya rangkaian syair ini. Apa yang syair kata apa sini? Terjemahannya, 2 hari. Hari manakah yang saya lari daripada manusia? Hari yang tidak ditakdirkan atau hari yang telah ditakdirkan? Hari yang tidak ditakdirkan, saya tidak merasa igrun. Dan kalau hari yang ditakdirkan, tidak berguna segala usaha. Aku nak lari pada manusia ni. 2 hari mana? Hari yang Tuhan tak takdir, takut apa? Dia tak akan berlaku. Hari yang Tuhan takdir, tak boleh lari dah, dia akan kena. Jadi itulah yang ketentuan Allah. Kena kuat semangat ni, baru tak apa. Tidak. Sikit orang bagi ke, lupa dah habis kalau benda. Jiwa yang beriman kepada qadar Allah akan merasai satu nikmat yang tidak sama dengan nikmat kebendaan di dunia ini. Iaitulah nikmat puas hati dan rela dalam semua keadaan. Kerana jiwa itu yakin bahawa segala takdir itu berlaku dengan perintah, kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadbirnya. Dan segala kejadian yang berlaku adalah dengan sebab hikmah Allah dan arahannya. Dan segala kejadian yang berlaku adalah dengan sebab hikmah Allah dan iradahnya, kehendak Allah. Allah mengetahui sedang mereka tidak mengetahui. Firman Allah Ta'ala, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu sedangkan ia adalah kebaikan bagi kamu. Kita benci nak perang, takut mati. Sedangkan mati itu mati syahid. Dan boleh jadi kamu kasihkan sesuatu sedangkan ia adalah kejahatan bagi kamu. Kita kasih ke dunia, tak mau berpisah-pisah kita dengan dia dah. Sedangkan dunia itu buat jahat kepada kita. Kita tak kena cara dia. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah 216. Jiwa yang beriman kepada qadar Allah itu mengetahui bahawa Tuhan yang mentakdirkan baik dan jahat kepadanya itu adalah Tuhan yang bijaksana lagi kasihan belas. Lalu ia tidak sombong dengan sebab mendapat sesuatu nikmat dan tidak pula gelisah dengan sebab ditimpa sesuatu bencana. Dengan demikian, ia selalu bersyukur ketika mendapat kesenangan dan bersabar ketika mendapat kesusahan. Kedua-dua itu adalah kebaikan baginya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban lil mu'min. Inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'a syakar fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra'a sabar fakana khairan lah." Akhrajahu Muslim wa Ahmad. Maksudnya, heran bagi urusan seorang mukmin. Sesungguhnya segala urusannya adalah baik baginya. Kebaikan ini hanya bagi orang mukmin sahaja, tidak kepada orang lain. Yaitu, jika ia beroleh kesenangan, ia bersyukur. Dan jika menjadi kebaikan, maka menjadi kebaikan baginya. Dan jika ditimpa ke atasnya kesusahan, ia bersabar, maka menjadi kebaikan juga baginya. Oleh itu, hadis riwayat Muslim. Oleh itu, orang mukmin ialah
Siapa orang mukmin? Orang yang tatkala ditimpa musibah, ia yakin bahawa itu adalah takdir Allah. Lalu ia bertenang dan merasa reda dengan Tuhan penciptanya. Kerana ia sedikit pun tidak membantahnya. Jangan duk lawan Tuhan. Orang yang amat mengharapkan pahala daripada penderitaan atau akibah daripada musibah itu, lalu ia reda dan bersabar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ashaddun nasi bala'a al-anbiya. Thumma al-amsalu fal-amsal. Yubtala ar-rajulu ala hasaba dinihi. Fa in kana fi dinihi salabatun ubtali ala qadri dhalika, wa in kana fihi riqqatun huwina alayhi, fama yazalu al-bala'u bir-rajuli hatta yad'ahu wa yamshi 'ala al-ardi wa laysa alayhi khati'atun." Muttafaqun alayh. Maksudnya, manusia yang paling baik banyak menempuhi ujian ialah para anbiya, para nabi. Kemudian yang seumpama mereka, pengikut Nabi, sahabat-sahabat dia. Mereka yang seumpama dengan mereka, orang bawah lagi. Diuji seorang laki-laki daripada mereka menurut kekuatan dan kelemahan agamanya, pegangan agamanya. Jika pegangannya kepada agamanya kuat, diuji mengikut kadar kekuatan itu. Sebaliknya, jika pegangan kepada agamanya lemah, maka diringankan daripadanya ujian. Tak padan dengan dia. Ujian itu akan berkekalan bersama lelaki itu, hingga ia memberikan lelaki itu berjalan di bumi, di muka bumi, sedang padanya tidak ada suatu kesalahan pun. Mana ujian Allah Ta'ala ni buat kepada kita, sehingga kita berjalan atas muka bumi, tak ada dosa, kering, kosong. Sebab kita sabar. Sakit sabar. Nah, itu. Tapi kalau sakit marah Tuhan, tak ada. Kalau tak mau dosa ada. Ibnul Qayyim mengungkapkan hal ujian ini dengan syairnya. Apabila engkau ditimpa kesabaran, ditimpa bala, ujian, maka bersabarlah. Apabila engkau ditimpa ujian, maka bersabarlah. Sebagaimana sabar seorang mulia, kerana menjadikan engkau lebih mulia. Tetapi jika engkau merayu kasihan kepada Adam, kalau engkau merayu pada kasihan kepada anak Adam, tambah anak, maka engkau merayu kepada orang yang tidak kenal kasihan belas. Jadi kalau kita rayu ke anak Adam, manusia, ada orang kasihan belas? Tak ada, ada lah. Tapi kasihan belasnya terhad lah. Rayu kepada orang itu, rayu pada dapatlah duit RM200, RM10, RM50. Lepas tu, apa dapat? Senyap gitu. Jadi kita rayu kepada Allah Ta'ala yang maha kasihan belas. Alqamah bin Abil Alqamah menafsirkan kepada firman Allah Ta'ala, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Maksudnya tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Surah At-Taghabun ayat 11. Dengan katanya, kata Alqamah, iaitu seorang laki-laki yang ditimpa ke atasnya musibah, lalu mengetahui bahawa musibah itu datangnya daripada Allah, lalu dia reda dan menyerah diri. Itu dia. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengenai ayat di atas, Allah akan hidayahkan hati seorang mukmin kepada al-yaqin, yang menyebabkan ia mengetahui bahawa apa yang akan menimpa ke atasnya tidak akan menyimpang daripadanya. Dan apa yang menyimpang daripadanya tidak akan menimpa ke atasnya. Jadi siapa kita? Allah Ta'ala tuju hati kita ni, bila kita sabar, sampai peringkat kita yakin bahawa segala benda itu ketentuan Allah. Jiwa para sahabat tinggi memuncak keimanan mereka dengan akidah ini. Hati mereka menjadi lembut hingga kesenangan, kesusahan, kesyukuran dan kesabaran adalah sama dalam perasaan mereka. Sebagaimana Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sekiranya sabar dan syukur itu merupakan dua ekor unta, maka saya tidak memilihnya. Kedua-duanya saya akan menaikinya. Karena kalau saya ekor unta ni sabar, saya ekor unta ni syukur. Macam mana nak buat? Umar kata aku tak pilih salah satu. Aku kabur dua ekor ni naik belakang dua-dua. Buat macam mana? Buat kereta lembu, buat kereta unta. Nak suruh naik dua-dua. Itu menunjukkan bahawa dua ni tak boleh berpisah.
Berkata Abu Muhammad Al-Hariri, sabar itu bererti kita tidak memilih di antara nikmat dan musibah. Tetapi kita hadapi kedua-duanya itu dengan penuh tenang hati. Kalau mari hak baik, kita syukur dengan tenang. Kalau mari hak susah, kita sabar dengan tenang. Ditanya Imam Ahmad rahimahullah mengenai seorang laki-laki yang memiliki harta sebanyak 100,000 dinar. Oh, kaya dia ni. Dia tahu kan zaman kita ni. Apakah boleh ia menjadi zahid? Tak soalan ni. Orang kaya macam ni Imam Ahmad, boleh jadi zahid ke dia? Boleh jadi orang zuhud? Jawabnya ya. Boleh jadi zahid dengan dua syarat. Zahid ni dengan dua syarat. Yang pertama, jangan terlalu gembira ketika harta itu bertambah banyak. Ni sombong ni kita ni. Oh, share saya naik lah. Oh, I punya saham hari ni. Oh, hebat. Oh, tak khabar ingat lah. Nak pergi surah pun tak ada. Yang kedua, jangan berduka cita ketika harta itu mulai kurang. Allah, jatuh pula. Kerja kaki, jatuh. Jangan. Diam je. Dua-dua tu, duduk masjid lah. Dapat saham naik, saham boleh banyak projek dapat. Duduk masjid. Saham turun projek tak dapat, duduk masjid juga dia. Dua-duanya senyum lah. Tapi kalau saham banyak tu, jangan lupa. Derma pun dah banyak juga. Ni saham banyak pun tak ada derma. Saham jatuh pun tak ada derma juga. Tak boleh. Biar ada tanda syukur lah. Kan? Jadi, nak kata zuhud ni bukan duduk di baju cari. Bukan duduk di kereta buruk. Duduk di mana? Duduk di hati. Kalau baju dah cari pun tapi hati tamak ke hal-hal lagi. Tak buat apa. Tak. Macam orang pakai miskin tu. Hati. Adalah miskin. Hati tu tidak qanaah pula. Ikut orang nak bagi. Tunggu situlah siang malam. Jadi apa? Bercakap pula tu. Macam mana kita tak mari tunggu sini. Inilah rezeki kita. Terlupa. Siapa dia bagi rezeki? Allah. Bukannya royalty bagi rezeki. Sekarang ni orang panggil WSN. Bukan WSN bagi rezeki. Allah Ta'ala bagi rezeki. Ni duduk sibuk ni. Tunggu. Tunggu duit keluar kata ni. Tak kerja buat ni. Masjid tak boleh rugi dah. Takut orang tak bagi duit. Berkata setengah ulama. Dahulu. Ulama salah dia panggil. Orang-orang zahid ialah orang yang syukurnya dapat mengatasi perkara-perkara halal. Dan sabarnya dapat mengatasi perkara haram. Ni, orang zahid. Sabar, halal, ambil sempadan sekadar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis pesanannya kepada Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, isinya. Amma ba'du. Maka sungguhnya semua kebaikan ada bersama dengan perasaan reda. Jika engkau berkuasa meredai, maka redakanlah. Kalau tidak, maka sabarlah. Sedap ni kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni mana tak sedap? Orang yang sangat hebat dalam dunia Islam ni. Lepas daripada Sayyidina Abu Bakar, Umar. Berkata Ibnu Atta. Siapa Ibnu Atta ni? Seorang sahabat yang, seorang tokoh ulama yang hebat. Reda itu bererti ketenangan. Reda itu bererti ketenangan. Ketenangan hati seorang kepada pilihan Allah yang sedia kala terhadap hamba-Nya. Bahawa Allah telah memilih yang baik untuknya. Kita reda. Bersabar adalah wajib menurut sepakat kata ulama. Dan yang lebih tinggi lagi ialah perasaan reda dengan hukuman Allah. Bila Allah Ta'ala buat sesuatu, reda kita. Kenapa bangun pagi ni? Allah suruh semaya. Kenapa buat benda ni? Allah Ta'ala, kenapa tak buat benda ni? Allah Ta'ala larang. Ni dah. Kita, orang larang itu lebih tinggi daripada Allah larang. Mengenai reda pula, ada pendapat mengatakan wajib. Dan ada yang mengatakan mustahab, kerana digalakkan. Walau bagaimanapun mereka bersepakat mengatakan reda itu tidak kurang daripada darjah mustahab. Maksudnya reda ni, kita kena tak darjahnya mustahab. Kalau tak jadi wajib pun. Tapi kena reda. Kalau tak reda, mana orang ni kurang darjah dia. Asas bagi perasaan reda ialah. Kita nak faham reda ni tak mana. Yang pertama, beriman kepada Allah. Baru boleh reda. Kalau tidak marah Tuhan gitu. Apa Tuhan? Yang kedua, sentiasa merasai kasihan belas Allah terhadap hamba-Nya. Ini dua perkara baru jadi asas pada reda. Berkata Abdul Wahid Ibn Zaid rahimahullah. Perasaan reda merupakan
Yang pertama, pintu menuju Allah yang terbesar. Siapa dia nak jumpa Allah Ta'ala dengan baik? Redha segala hukum dia. Yang kedua, syurga di dunia ini. Syurga ni tempat tenang. Orang tak ada orang masuk syurga dulu kita. Susah hati ada? Tak ada. Kalau kita boleh duduk atas dunia ni tenang, tak mikir banyak, tak serabut, macam duduk dalam syurga dah tu. Orang duduk serabut ni, piti duit banyak pun, kalau dia serabut, jadi. Tak lain nanti, jom. Tak lain. Balik pergi mari. Kira-kira. Kejap-kejap tu sini. Baru. Orang panggil garu. Lu rambut. Tak ada tua. Lu garu kepala saja. Tak tenang. Yang ketiga, tempat bertenang hati orang-orang abidin. Orang yang banyak beribadat kepada Allah Ta'ala. Redha. Orang yang ada perasaan redha. Siapa dia orang ni pula? Mereka menanti-nanti pahala melalui redha dengan qada dan qadar Allah. Mereka lupa akan kepahitan qada dan qadar yang menimpanya. Dia nampak pahala. Hak mana ada depan ni, biarlah. Kadang-kadang ia memerhati dan menanti-nanti kebesaran dan kesempurnaan ujian itu. Ia merasa rindu kepada qadar sampai tidak merasai kepahitan ujian itu. Bahkan merasai lazat dengan ujian itu kerana hatinya rindu kepada Allah yang menjadi kekasihnya. Macam dengar cerita je ni. Tidak macam dengan kita. History. Bukan history ni. Kena buat. Kena pasang dalam hati kita ni. Perasaan-perasaan yang ada ni. Ketahuilah wahai saudara-saudara pembaca. Dan pendengar sekalian. Bahawa redha dan sabar yang lahir daripada keimanan kepada qadar Allah. Kedua-duanya itu memberi erti. Redha dengan musibah dan ujian yang telah ditakdirkan. Jangan lari. Yang kedua, bersabar mentaati perintah Allah. Menjauhi larangannya dan bersabar di atas perkara yang tidak diingini. Jadi kita kira semua benda. Hari ni kita nampak sangat ni. Bila keimanan tidak kukuh, nampak. Berapa ramai anak-anak perempuan, gadis-gadis kita ni, yang bertanda anda tu mungkin. Ya, bila dia telefon saya, dia kata, Ustaz, dengan peniat tangis, kita pun tak tahu nak buat apa. Kenapalah kawan-kawan saya sudah berkahwin, saya belum lagi. Nampak macam mana? Kawan-kawan saya sudah berjaya, saya tak berjaya. Dengarlah Ustaz pun sakit dengar macam mana? Nak buat apa nak boleh buat? Kalau pergi mengadu di jabat agama, boleh jadi jabat agama boleh tolong atur perkahwinan dia tu. Di negeri Kelantan ni ada, dia panggil Skim Al-Zawaj, kajian bagi bantuan. Jangan kau Ustaz menakut pula, tak dia apa. Kenapa ni masalah? Jadi kenapa tu jangan kata seolah-olah kita bantah ketentuan Allah SWT. Kita sabar. Kita kena tengok juga kawan-kawan yang berkahwin. Berapa ramai pula yang bercerai. Baik duduk seorang. Bukan nak duduk seorang. Maknanya, kadang-kadang ada hikmah lain. Tengok orang 2-3 anak. Duduk bersama apa ni. Pagi-pagi duduk apa ni. Berdua-dua ke mahkamah. Duduk gerai. Sampai kau pergi ke pejabat polis. Buat reportnya pokok di suaminya. Jadi, kadang-kadang kita imbangkan benda banyak-banyak. Barulah kita rasa senang. Allah Ta'ala takdirkan aku ni belum dapat jodoh. Belum. Sama juga bila tanya orang sakit. Saya ni Ustaz sakit lama orang. Habis ubat nak makan. Kenapa tak sembuhkan lagi? Pun nyakit juga. Ustaz nak kata apa? Kalau Ustaz ni tak bomo sekali pun tak boleh nak buat apa. Dah hak Allah Ta'ala. Bukan hak kita. Jadi kita kena kemaskan iman kita. Kemaskan keyakinan kita dengan ni. Maka barulah kita jadi orang yang sabar. Nak sabar kepada benda musibah ni lahir daripada keiman kepada apa? Qada dengan qadar. Tak gitu. Memang payah. Nak jadi orang beriman betul-betul ni bukan senang. Payah. Tapi payah pun kena buat. Tak kena usaha. Allahu Akbar. Jadi ketahuilah wahai saudara-saudara pembaca dan pendengar sekalian. Redha dan sabar yang lahir daripada keimanan kepada qadar Allah. Kedua-dua itu memberi erti. Yang pertama, redha dengan musibah dan ujian yang telah ditakdirkan. Sakit ke, tak dapat jodoh ke, 20 tahun dah kahwin, tak dapat anak ke. Macam mana? Itu hak Allah Ta'ala. Yang kedua, bersabar mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, dan bersabar di atas perkara yang tidak diingini. Apa dia ingin? Enggak benda tak baik. Tapi kita kena faham. Dia ada syarat dia pula ni. Redha di sini bukanlah berarti yang pertama, rela melanggar perintah Allah
dan berpuas hati dengan berada di dalam kekufuran, kemaksiatan dan kefasikan. Tak, kena usaha. Doa terus pada Allah Ta'ala, ya Allah, sembuhkan penyakit aku. Ya Allah, beri rezeki pada aku zuriat yang salihah. Ya Allah, beri rezeki pada aku suami yang baik. Kena doa. Ya Allah, jadikanlah anak-anak aku ni orang-orang yang saleh. Ini tak kenal Tuhan ni. Nak kata apa? Bila kita cerita pada ayah-ayah ni, ada yang kata, Ustaz, macam mana anak saya macam tu juga. Tak nak buat dah. Tapi, jangan berpuas hati dah. Mengadu pada Allah Ta'ala. Puas hati dah. Belum lagi. Bangun pukul 3, pukul 4 pagi. Angkat tangan 12 kat Tuhan. Dengan teriak tangis. Ya Allah, engkau rezeki pada aku anak. Tapi aku minta anak aku jadi anak yang saleh. Itu orang ada anak. Orang tak ada anak lagi, minta anak dulu. Minta anak yang saleh selalu. Jadi kena bagi. Pandailah Tuhan. Bila kita merayu kepada dia, Allah Ta'ala tidak akan hampakan. Tidak akan sia-siakan. Tak ada Tuhan sia-siakan permintaan hamba dia. Lambat ataupun cepat. Ini tiada. Baik. Yang kedua, bukan berarti bersabar di atas kehinaan dan penindasan. Kenapa duduk macam ini? Tak apa. Redha yang ketentuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tentukan dah. Pemimpin kami ni orang zalim. Rapas hak kita. Rapas hak rakyat. Menjoli sana sini. Macam mana takdir Tuhan? Kita kena usaha. Kena berikhtiar. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Negara kita negara demokrasi. Bila siapa tanya dia, kena kira. Jangan itu kata, ya. Allah Ta'ala buat dia macam tu dah. Jadi, kerana Allah Ta'ala tidak rela dan tidak suka kepada hamba yang berada dalam kekufuran, kehinaan dan kemaksiatan, maka keredaan yang dicari semestinya menurut keredaan Allah, dan kesabaran engkau pula adalah pada mentaati Allah dan pada jalan Allah. Baru betul. Jadi kalau tidak, kita bakal dia gini, ikut orang buat. Kata orang, ibarat orang kampung kata macam lembu, kena dicucuk hidup. Tariklah ke mana pun, jalanlah kau. Tak boleh. Sesungguhnya reda dengan qadar Allah, bersabar di atas ujian dan sanggup menerima hukum Allah adalah asas yang penting bagi pembinaan jiwa yang tenang. Ini. Dialah yang mendorong semua kemampuan manusia untuk bergerak di bawah naungan minhaj peraturan Allah. Tidak mengundur ke belakang, tidak berduka cita dan kesal, dan tidak ada lagi ucapan kalau begitu, kalau begini. Kalau tak ada. Tetapi yang ada ialah ujian, ucapan qadarullah ma syaa fa'al. Qadarullah ataupun qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu adalah takdir Allah, apa yang dikehendaki tetap akan berlaku. Bila kita boleh kata benda ni, bila benda sudah terlepas. Contohnya, orang ni berjalan. Siap lengkap dia ni. Berjalan dengan ikut peraturan jalan raya itu, apa tiba-tiba orang mari langgar dia. Kita dah ikhtiar habis. Kita kena kata qadarullah wa ma syaa fa'al. Aku nak buat apa? Takdir Allah Taala dah. Tapi kalau naik motor melelau, topik ledah aku tak pakar. Berjalan semacam orang mabuk. Piau pun. Dia selit dalam kereta. Tiba-tiba kuang kena langgar. Takdir Allah Taala. Mu cari kerja. Buat apa berjalan di suami motor? Jalan betul-betul lah ikut peraturan. Jadi kita kena buat segala takdir itu. Nak dapat situ, kita yang usaha. Dengan ikhtiar kita yang baik, barulah sampai situ. Allah. Bahaya juga nak faham masalah qadar ni. Bukan sebarangan. Cukup sebab dia ada dua benda kena kena. Satu, nak menerima qadar Allah. Yang kedua, mesti menolak. Keburukan kena tolak, kena ikhtiar. Sebab itulah, adanya bila mari nyamuk denggi, Menteri Kesihatan mari sembuh racun. Sembuh apa ni nyamuk. Tak kata, tak kena tu, nyamuk tak kecil aku. Tak kecil. Nyamuk kecil dah tak jadi. Betul, tapi ikhtiar tu jangan lepas. Allah. Akidah ini akan menenangkan hati, merehatkan badan, jiwa dan perasaan, menghilangkan duka cita. Oleh yang demikian, tidak ada kegelisahan, keharuan perasaan, dan tindakan yang luar biasa. Sebaliknya, yang ada ialah kepuasan hati, ketenangan, kerehatan, keamanan, kelapangan dada, kerinduan kepada rahmat Allah dan keadilan Allah, keyakinan dengan ilmu Allah dan hikmahnya, kerana dialah tempat berlindung daripada serangan perasaan was-was dan hasutan. Sesungguhnya, keyakinan dengan akidah ini melahirkan natijah yang besar dan positif dalam kenyataan hidup manusia dan kenyataan di atas bumi ini. Jadi realitinya macam itulah. Adapun masyarakat yang kosong daripada akidah ini, tidak beriman kepada Allah dan kekuasaannya dalam mentadbir urusan hidup mati makhluk, mereka akan menerima balasan dan berkekalan dalam azab di alam akhirat nanti.
Manakala di dunia ini mereka akan menemui kegelisahan jiwa, keharuan perasaan, kesempitan hidup sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat ini. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Maksudnya, maka sesiapa yang mengikut petunjukku, hidayahku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan sesiapa yang berpaling daripada perintahku, peringatanku, sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Wal'iyadzubillah. Surah Taha ayat 123, 124. InsyaAllah kita akan masuk perbincangan kita yang seterusnya. Yang keenam, beriman kepada qadar dan berikhtiar mencari sebab. Ini mana kalau kita beriman dengan qadar pun, kita kena ikhtiar bagaimana nak melepaskan diri kita daripada perkara ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang.